Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam pengajian bahasa Arab Al-Quran, teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quranul Karim. Kita berada pada siri yang ke-153. Okey, kita menggunakan kitab yang berwarna hijau ini untuk kita menguasai kosakata Al-Quranul Karim, root words. Dengan cara inilah tuan-tuan dapat menguasai bahasa Al-Quran dengan baik. Sebab bahasa Arab tu terlampau luas. Ada bahasa Arab untuk media, ada bahasa Arab untuk komunikasi, ada bahasa Arab untuk novel, sastra, adab, ada bahasa Arab untuk Al-Quran. Walaupun di Al-Quran itu ada juga sastra-sastranya juga. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mempunyai dua slot pada pagi yang mula ini, iaitu slot yang pertama adalah slot Qamus Al-Quranul Karim, dan yang kedua adalah slot Tadabbur Al-Quranul Karim. Okey. Untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan yang baru mengikuti kita pada pagi yang mula ini, kita sudah pun berada pada pusingan yang ketiga dalam Qamus Al-Quran dalam mencari satu kotak merah. Apa itu satu kotak merah? Perkataan ini tak kerap berulang dalam Quran. Dalam satu Quran bermula juzuk pertama sampai juzuk 30, yang ada perkataan ini mungkin sekali, mungkin dua kali, mungkin tiga kali, tapi bukanlah perkataan yang sama. Kadang-kadang dia punya sirah itu berbeza, root word yang sama, sirah yang berbeza. Contoh dia datang past tense, present tense, noun, verb. Kadang-kadang isim masdar, kadang-kadang fi'il madhi, kadang-kadang fi'il amar, tapi perkataan dia tak satu. Okey. Pusingan pertama, kedua kita dah bincangkan yang 4 kotak merah, 3 kotak merah itu semua selalu dan kerap kali berulang dalam Quranul Karim. Alhamdulillah tuan-tuan, kita sambung pengajian kita pada muka surat yang ke-74, 73 dan 74. Perkataan yang kita nak bincangkan pada hari ini iaitu ba, ra dan dal. Bardun adalah salji, baradun adalah salji. Kalau kata bardun, bardun tu makna kesejukan. Barid adalah ismul fa'il yang sejuk. Baridun. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita dalam siri Qamus Al-Quran ini sama-sama kita cuba mencari contoh misal yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim untuk ba, ra dan dal. Okey tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perkataan ba, ra dan dal ini dalam Al-Quran Al-Karim. Di mana ya? Bardun, asal bardun adalah khilaful har. Har makna panas, bardun makna sejuk. Har maknanya apa? Maknanya hot, panas. Qul naru jahannama ashaddu harra. Katakanlah wahai Muhammad, api neraka Jahannam itu lebih panas daripada panas yang dekat dunia dalam peperangan Tabuk tu. Tuan-tuan lihat juzuk yang ke 10, 9 line plus 1 page, ada ayat tu, sikit je ayat tu. Ayat dia panjang tapi sikit tu je. Qul naru jahannam ashaddu harra. Okey.
Kita tak bincanglah perkataan harra. Kita nak berkata harrun, lawan dia adalah bardun. Ada kalanya dikatakan barada kaza. Apa maksud barada kaza? Maksudnya dia usaha untuk menjadi sejuk. Dia usaha sesuatu tu untuk menjadikan dia sejuk. Okey. Kalau barradah untuk alat yang menyejukkan air, barrad, macam pemanas air, cairan elektrik dipanggil sakhon. Ni pun barradah, iaitu alat untuk menyejukkan. Barada juga memberi makna sabata, sabit, ada. Okey. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, burud juga maknanya sabata, sabit, burud. Okey, jadi barada yabrudu burudan. Maknanya sabata, iaitu sabit, mensabitkan. Kalau dia kata lam yabrud, lam yabrud biyadi syai'un, tak sejuk di tangan aku ni sesuatu. Apa makna tak sejuk? Makna tak sabit, tak ada. Dekat tangan aku tak ada apa pun, satu benda ada kosong. Okey, makna lam yasbut. Kalau disebut baradal insan, telah sejuk manusia. Apa maksud sejuk manusia? Maknanya mata, telah mati. Ialah manusia sejuk, mana matilah. Rasa dia tak ada, kalau ada roh dia panas sikit. Selalu roh baru keluar dia akan jadi panas badan mayat. Roh mayat yang baru mati, roh baru keluar dia jadi panas sikit badan dia. Sebab roh tu panas. Tapi bila mana roh dah keluar lama dah, dia akan jadi sejuk badan dia. Sebab tu jadi cara urutan mayat untuk tak nak bagi dia kaku, tangan, kaki semua bila dah lama mati. Okey. Sebab yang datang kepada mayat adalah sejuk. Selepas bila? Selepas mana roh keluar daripada dia. Ataupun burud, bawarid, ataupun kita panggil apa, barada ni, baradal insan, bermaksud datang kepada seseorang itu minas sukun. Sukun lawan dia apa? Sukun ni mati, lawan dia harakat, bergerak. Dia tak bergerak. Untuk orang yang tak bergerak juga dipanggil baradal insan. Tak bergerak, kemungkinan dia mati. Okey. Ada yang menyatakan bardun ni juga digunakan untuk tidur. Sebab tidur kan dia tak bergerak. Dia tidur, walaupun dia ada bergerak, tidur. Tapi selalunya tidur tak bergerak lah. Dia tak bergerak, dia tak berjalan, dia tak berlari. Dia bergerak pusing sikit je. Okey. Jadi itu dipanggil sebagai bardun juga, mati. Cuba dia mati tidur. Mati sementara, mati kecil. Okey. Sebab tidur ni adalah daripada jinsil maut, daripada jenis mati juga. Allah Ta'ala bagi tahu dalam Quran juzuk yang ke-23, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Bukan juzuk 23 tu, juzuk 24. Satu lai juzuk 24. Allah Ta'ala telah mematikan jiwa ketika matinya jiwa. Maksud mati di sini wallati lam tamus fi manamiha, makna tidurlah.
Dalam Quran di mana perkataan bardun ni? La yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba. Juzuk yang ke-30, okey, muka surat 582 surah Amma Yatasalun, suratul Naba, betul? Ayat yang ke-24, mereka tidak rasa di dalamnya bardan, sejuk, wala syaraba, mereka juga tidak merasa kesejukan dalam neraka, tidak pula mendapat minuman dalam neraka. Illa hamiman wa ghassaqa, pada ayat 25, melainkan minuman penghuni neraka, apa dia? Air yang mendidih dan bernanah. Itulah minuman ahli neraka. Okey. Sebab dia cerita tentang api neraka Jahannam ni. Pada ayat ke-21, inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aban labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraban illa hamiman wa ghassaqa. Okey. Kemudian tuan-tuan, Aish barid, Aishun baridun. Aish barid ni makna kehidupan sejuk. Apa kehidupan sejuk? Kehidupan yang tayyib, kehidupan yang baik. Sejuk kan baik. Kehidupan yang tenang maksudnya. Kemudian tuan-tuan lihat itu bardun, la yadhuquna fiha bardun. Bardun makna sejuk. Satu lagi kita fathahkan ra, barad. Barad ni makna ma yabrudu minal matar, apa yang menjadi sejuk daripada hujan, fil hawa, di udara, fayaslubu, maka dia akan jadi pepejal. Wa baradas sahab, dia akan jadi pepejal. Okey, Quran khususkan dia dengan barad. Wa yunazzilu minas samaa'i min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi man yasha' wa yasrifuhu amman yasha'. Juzuk berapa tu? 18 Suratul Nur. Ayat 43 Suratul Nur, muka surat 355. Alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukama فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. Okey, nampak baru ada Allah Ta'ala menurunkan daripada langit. Tuan-tuan tengok, dialah menjadikan bertumpuk-tumpuk rukaman. Lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dan dia juga menurunkan butiran-butiran hujan batu dari langit. Mana hujan yang berketul-ketul daripada langit, hujan batu. Okey, itu maksud wadaqa. Kamu telah menurunkan hujan batu. Yakhruju min khilalih, yang keluar daripada celahan-celahannya awan tadi. Okey, khilalih, celahan awan. Wa yunazzilu minas sama',
Al-wadqa mana apa? Hujan batu. Wa yunazzilu minas sama. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan daripada langit. Turunkan apa? Daripada awan daripada langit turunkan apa? Iaitu min jibalin fiha min barad fayusibu bihi man yasha wa yasrifuhu amman yasha. Tuan-tuan lihat, Allah Ta'ala menurunkan butiran-butiran hujan batu dari langit, wadaqa yakhruju min khilalih. Kemudian dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung ganang, maka ditimpakan butiran-butiran hujan batu itu kepada siapa yang dia kehendaki. Min barad, ditimpakan hujan batu dari min barad, fiha min barad. Okey, barad mana apa? Hujan batu. Okey tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat di sini, apakah maksud barodun? Barodun makna salji. Salji pun boleh. Salji tu jelas dia pepejal juga sebenarnya, dah jadi beku. Hujan batu pun sama juga, asalnya air juga, tapi dia jadi macam pepejal, macam batu. Okey. Kemudian kita lihat lagi, apa dia lagi? Perkataan ni semua tak ada dalam Quran tak ada dalam Quran, cuma dari segi lughah lah, bahasa Arabnya. Al-mibrad, mibrad atas wazan mif'al, mif'alun. Mibradun adalah ismul alah, isim alat, mana alat yang digunakan untuk sejuk. Al-burud, burud ni adalah apa? Burudun. Burudun jamak dia adalah jamak kepada baridun. Baridun singular, burudun adalah jamak barid. Kalau kita panggil pejabat pos apa? Maktabul barid. Maktabul barid adalah pejabat pos. Okey. Al-barid ni apa? Barid singular, jamak dia burudun. Okey. Wa humul ladzina yalzamu kullu wahidin minhum mawdi'an minhu ma'luman summa u'tubira fi'luhu fi tasarrufihi fil makanil maqsus bih. Setiap seorang yang melazimi satu tempat yang diketahui, kemudian diambil kira perbuatan diri untuk digunakan pada tempat yang lain. Sebab itu kalau tuan-tuan buka kitab fiqh, dinyatakan dua marhalah, masafah perjalanan, dua marhalah dipanggil safar yang panjang, dua marhalah. Dia ada gunakan dua marhalah bersamaan dengan berapa barid. Barid ni kita nak compare kan, bandingkan perjalanan ni dengan perjalanan ni. Dikatakan juga setiap yang laju cepat maka dipanggil yabrud, barada yabrudu. Okey, sebab tu pejabat kita pos kan laju. Kena harapkan tuan-tuan hantar mungkin lambat. Contoh tuan-tuan beli buku kat kami nak hantar, kami pun ada kerja masing-masing. Mungkin 2 hari sampai, itu pun paling cepat. Ataupun 3 hari, 4 hari, tengok bila kita free. Tapi kalau pejabat, kalau pos memang kerja dia, pos dia memang laju. Okey. Melainkan pekerja dia mogok, tu cerita lain lah. Kemudian tuan-tuan, kita lihat lagi perkataan yang terakhir pada pagi yang mulia ni, second last, perkataan second last, iaitu baraza yabruzu.
Baraza ni maknanya berhadapan ataupun menampakkan diri. Baraza mana menampilkan. Dalam Quran pun banyak ayat-ayat ni. Baraz, bar alif zai, baraz. Baraz ni mana apa? Baraz ni mana al-fadha, makan wasi', macam dataran. Okey, tempat luas, lapang. Itu dipanggil baraz. Baraza mana hasala fi baraz, wa dzalika imma an yadhhara bi dzatihi. Contoh dalam Quran sebut wa taral arda barizatan. Dekat mana dah? Suratul Isra kalau Suratul Kahfi yang kalau tak salah. Betul lah, wa taral jibala wa taral arda. Okey. Tuan-tuan lihat Suratul Kahfi ayat ke-299, ayat yang ke-47. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Pada hari Allah Ta'ala telah menjalankan bukit bukau dan kamu melihat bumi ni barizah. Nampak tak? Bumi ni apa? Barizah. Apa tu barizah? Rata. Macam dataran. Dan kami kumpulkan manusia, tak tinggal seorang pun di kalangan mereka, semua kumpulkan pada hari yang sama. Okey. Nak memberitahu bila mana wataral arda barizatan, kamu akan lihat bumi pada ketika itu barizah. Nak bagi tahu tak ada lagi al-abniyah, binaan tak ada, penduduk tak ada, semua tempat untuk berkumpul. Assembly tempat untuk berkumpul. Daripadanya juga perkataan baraza ni dipanggil mubarazah. Tuan-tuan kalau baca sirah, baca dalam Sahih Bukhari, dalam bab al-Maghazi, tuan-tuan akan jumpa perkataan mubarazah. Mubarazah lil qital, iaitu wahiyal zuhur minas saf. Dia kita panggil yang saf yang pertama. Mubarazah mana apa? Yang berada di saf yang pertama, yang akan lawan one by one, satu lawan satu. Dia berada di saf pertama, dia tak duduk belakang-belakang, dia duduk depan. Sebab dah menjadi tradisi dalam peperangan, sebelum kita mulakan peperangan, sebelum kita mulakan peperangan, dia akan lawan seorang dengan seorang. Contoh dalam peperangan Badar, dalam peperangan Badar 3 orang Islam, dalam peperangan Uhud kalau tak salah, 3 orang Islam lawan 3 orang daripada orang kafir. Macam Sayyidina Hamzah dan ada 2 orang lagi lawan, satu lawan satu. Okey, lepas tu baru berlaku peperangan. Itu dipanggil mubarazah, daripada baraza yubarizu mubarazatan. Allah Ta'ala berfirman, la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Juzuk yang keempat, 4 lay plus 1 page, juzuk 4. Tuan-tuan tengok. Juzuk 4 4 lay. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا
Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzi, nampak labaraza, labarazal ladzi nakutiba al labarazal ladzi nakutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidhatis sudur. Okey, katakanlah wahai Muhammad, law kuntum fi buyutikum, sekiranya kamu berada di rumah kamu, la barazal ladzi, nescaya orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga menuju ke tempat mereka terbunuh. Katakanlah wahai Muhammad, kalaulah law kuntum fi buyutikum, kamu berada di rumah kamu, la barazal ladzi, pasti keluar orang yang ditetapkan kepada mereka kematian, ila madaji'ihim, walaupun mereka berada di tempat tidur mereka, ila madaji'ihim, tempat tidur. Tak bagi perang, tapi dah memang tertulis dia akan mati, dia mati juga walaupun dia tak bagi perang, dia duduk atas katil tu. Kalau mati dia tak mati. Mati dia tak kira asbab, sebab sakit, sebab dah tiba masa dia akan mati. Okey, labaraza boleh makna keluar, boleh makna jelas, mana telah zahirlah apa sesuatu yang telah ditetapkan kepada mereka terbunuh di tempat tidur mereka. Okey, baraza. Sebab tu kita panggil labaraza, makna wahiyya az-zuhur, telah terzahirlah, telah jelas, telah jelas kematian mereka walaupun di tempat tidur mereka, tak bagi perang pun. Kemudian walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ayat 250 juzuk yang kedua, muka surat 41. Tatkala mereka mara dan melawan Jalut. Mereka mara ni, barazu, mara tu makna mereka keluar, mereka zahir nampakkan diri mereka untuk Jalut dan tenteranya, untuk perang Jalut dan juga tenteranya. Okey, tuan-tuan, bila sebut barazu li Jalut, mereka keluar kepada Jalut, makna mereka menzahirkan dengan kurniaan yang Allah berikan kepada mereka, mereka keluar untuk memerangi Jalut. Jadi barazu ni dia keluar menzahirkan diri mereka, mendahului daripada orang lain, dia keluar dulu, mendahului pada perbuatan yang terpuji, dipanggil sebagai baraza yabruzu. Jadi nak bunuh Jalut, Jalut orang jahat, tentera jahat, raja yang jahat, seseorang keluar untuk membunuh Jalut, maka dia adalah fi'lun mahmud, fi'lun mahmudun. Wa imma an yankashifa anhu ma kana masturan minhu, ataupun nak disingkapkan daripadanya apa tertutup. Orang tak kenal dia, tapi bila dia keluar, baru orang kenal dia. Ada kemungkinannya begitu. Okey, wa barazu lillahil wahidil qahhar. Ini untuk mereka telah keluar kepada Allah. Ini juzuk apa barazulah? Juzuk apa tu? Juzuk 24 ke? Ada 24? Tak ada. Fabarazu lillahil wahidil qahhar. Okey, tengok juzuk 13 kalau ada. Juzuk 13 wa barazu lillahi jami'an. Itu adalah
wa barazu lillahi jami'an. Juzuk 21. Bukan juzuk 21, ayat 21 surah Ibrahim, muka surat 258. Wa barazu, mereka semuanya di padang mahsyar akan berkumpul, keluar untuk berkumpul semua sekali. Menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab. Barazu lillah, mereka keluar. Yaumahum barizuna lillahil wahidil qahhar. Ni juzuk 24 tadi kot ni. Tadi. Mana tadi 24? Ayat yang ke-16 surah Ghafir, muka surat 468. Yaumahum barizuna la yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Pada iaitu ada hari ketika mereka keluar daripada kubur. Barizun, keluar pada kubur. La yakhfa 'ala Allahi minhum syai', tak tersembunyi kepada Allah Taala sesuatu pun. Okey. Barraza yubarrizu tabriz wa burrizatil jahimu lil ghawin. Tambihan annahum yu'raduna 'alaiha. Nak memberi peringatan mereka akan didatangkan kepada api neraka. Didatangkan, dipamerkan kepada mereka api neraka. Wa burrizatil jahim, kepada orang-orang yang sesat. Surah Asy-Syu'ara juzuk 19. Tuan-tuan tengok juzuk 19 surah Asy-Syu'ara. Dekat mana ni 5 line 5 line. Okey, tuan-tuan lihat pada muka surat 371 surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-91. Mereka diperlihatkan, dipamerkan dengan neraka jahim. Itu barraza yubarrizu. Ada yang tabarraza. Barraza makna diperlihatkan, dipamerkan, dibentangkan kepada mereka. Kalau tabarraza, ya tabarrazu tak ada dalam Quran. Tapi tabarraza ni bertabarraza fulanun. Makna kinayah anit taghawwud, makna nak qada hajat, nak buang air lah. Nak buang air dipanggil sebagai tabarraza. Dia kinayah kinayah, bukan perkataan asal lah. Okey. Kalau sebut wa mar'atun barzatun, barzah bukan alam barzah, nita marbutah. Nita marbutah, imra'atun, perempuan, barzatun, ta marbutah, barzah, maksudnya perempuan yang afifah, yang menjaga maruah diri dia. Alam barzah lain dengan kha, barzakh. Barzah barzah, alam barzakh. Nanti kita tengok sama ada dia dengan kha ataupun dengan ha. Okey. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekadar itu dulu untuk kamus Quran. Kita terus berpindah kepada tadabbur Quran. Maknanya kita berada pada muka surat 74. Kita sambung perkataan barasat esok insya-Allah taala. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana dalam siri-siri yang lalu kita bincangkan, mungkin hari ini hari yang terakhir dalam fawasilul ayah. Hari ini adalah hari yang terakhir dalam membincangkan hujung-hujung ayat, iaitu fawasilul ayah. Tuan-tuan lihat, saya nak ajar tuan-tuan, nak tarik tuan-tuan buka Quran di hadapan tuan-tuan, kita tadabbur 3 ayat. Okey. Tuan-tuan lihat yang pertama di mana dalam suratul A'raf ayat 73, wala tamassuha bisu'in fayakhudhukum 'adzabun alim. Nampak mautinus syahid, tempat perbincangan kita di mana? Azabun alimun, azab yang sangat pedih. Dalam surah Hud ayat ke-64, wala tamassuha bisu'in fayakhudhukum 'adzabun qarib. Nampak, azab menimpa mereka, azab yang dekat. Azabun alim, azabun alim, azabun qarib. Lagi satu dalam surah Asy-Syu'ara,
wala tamassuha bisu'in fayakhudhakum 'adzabu yaumin 'azim. Akan menimpa mereka azab pada hari yang sangat besar. Jadi ada 3, azabun alim, azabun qarib, satu lagi azabu yaumin 'azim. Hujung ayat semua lain, tapi awal semua sama, awal tengah sama. Tuan-tuan, dalam suratul A'raf ayat 73, okey, mensifatkan azab tu dengan ilam. Ilam. Apa maksud ilam? Alim. Alim tu makna pedih, azab yang sangat pedih. Mubalaghah tu. Surah mubalaghah, fa'ilun alimun, yang sangat pedih. Okey? Ataupun sebahagian tafsir dia kata apa? Azabun mu'lim, azab yang memedihkan. Okey. Kemudian dalam surah Hud dia kata azabun qarib, makna dekat, azab yang dekat, qarib. Dalam surah Syu'ara dia sifatkan azab tu dengan hari yang sangat besar, azabu yaumin azim. Kita lihat tuan-tuan, dalam suratul A'raf disebutkan mengenai dengan kaum Saleh alaihi salatu wassalam. Okey, wa kasratu tahaddihim, banyak sangat mereka cabar. Mereka cabar Nabi Allah, mereka cabar Allah. Wastihzaihim, mereka memperolokkan agama Allah. Wa utuwihim, mereka buat pelampauan. Dan tidak disebutkan seumpama apa yang tercatat dalam suratul A'raf, iaitu azabun alim, azabun mu'lim, azab yang sangat pedih, yang memedihkan. Tidak disebutkan pada surah Syu'ara dan juga surah Hud yang kita bacakan tadi. Hanya terdapat pada suratul A'raf. Kerana apa? Tuan-tuan lihat balik pada ayat selepas dia. Tadi ayat berapa? 73 suratul A'raf. Juzuk ke berapa ni? Juzuk ke 8, 9 lah. Betul lah. Muka surat 159, 73. Fayakhudzakum azabun alim. Tuan-tuan lihat lepas dia, ayat lepas dia, ayat 76, 77. Mana 76 dengan 77? Qala alladzina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Orang yang sombong itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang yang tidak percaya kepada apa yang kamu imani itu. Siapa yang kata ni? Orang-orang yang sombong, orang yang takabur, istakbaru. Orang yang sombong, takabur, dia kata inna billadzi, mana inna kafirun billadzi amantum bih. Kami adalah orang yang kufur terhadap apa yang kamu beriman dengannya. Okey. Kemudian dia kata apa? Fa'aqarun naqata wa'ataw an amri rabbihim. Mereka nak sembelih unta betina dan mereka berlaku angkuh, atau berlaku sombong, angkuh terhadap perintah Allah. Wa qalu ya salihu tina. Mereka kata apa? Ya Saleh, i'tina, datangkan kepada kami, bima ta'iduna, dengan azab yang kamu janjikan kepada kami, in kunta minal mursalin, sekiranya kamu benar, kamu di kalangan rasul-rasul. Jadi tuan-tuan, dalam suratul A'raf ayat 76-77 ni sebenarnya disebabkan ayat 76-77 perangai mereka inilah Quran mencatatkan ayat 73 azabun alim, azab yang sangat dahsyat untuk mereka. Sebab apa? Tuan-tuan, yang pertamanya a'lanu kufruhum, mereka i'lan, syiarkan, mereka bermegah dengan kekufuran mereka. Macam mana mereka megah? Mereka sendiri ucap dengan mulut mereka pada ayat 76. Qala alladzina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Okey. Kemudian perangai huduh mereka yang kedua yang menyebabkan azabun alim, azab yang dahsyat yang tak disebut dalam surah lain, iaitu atau an amri rabbihim. Perintah Allah kena tunduk, taat, mereka angkuh, tak peduli. Kemudian yang ketiga mereka kata i'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Yang ketiga mereka kata apa? Mereka sepakat, mereka kata i'tina wahai Saleh, datangkan kepada kami azab. Mereka cabar Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Dan tuan-tuan, tempat ini
yang 3 perangai mereka ni, kaum Samud ini, kaum Saleh, tidak disebutkan dalam 2 surah yang lain yang kita sebutkan tadi, dalam surah Syu'ara dan juga surah Hud. Okey. Tuan-tuan lihat pula dalam surah Hud. Ayat ke-62. Qalu ya Salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu abauna fa'tina bima ta'iduna atanhana an na'budu ma ya'budu abauna wa innana lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Nampak wa innana lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Okey. Tiadalah pada ayat ni dalam surah Hud ini, ayat yang ke-62, tidak ada padanya tahaddi, mencabar, tak ada. Mereka tak cabar dan tak sebut pun mereka ni'utu, angkuh terhadap perintah Allah, sehingga mereka tak jelaskan pun kekufuran mereka. Mereka tak i'lan, tak syiarkan pun kekufuran mereka. Bahkan mereka kata apa dalam ayat ni, mereka kata wa innana lafi syak, kami berada dalam keraguan sahaja daripada apa yang kamu seru kami kepadanya. Lafi syakkin mimma tad'una ilaihi murib, kami rasa syak, ragu-ragu itu saja. Okey. Mereka tak jelaskan sifat kekufuran mereka. Ini dalam surah Hud juzuk 12 ni. Tuan-tuan tengok surah Hud juzuk 12. Apalah 3 line ke apa 3 line plus 1 page ni. Ayat bawah sekali, muka surat 228 ayat 62. Wa innana lafi syakkin, dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami. Kami rasa ragu-ragu dakwah yang kamu bawa ni. Itu je. Tapi mereka tak syiarkan mereka tak beriman, mereka kufur, tak. Seperti itulah sebenarnya dalam surah Syu'ara tak disebutkan. Tak disebutkan. Sebab tu seperti itu dalam surah Syu'ara tak disebutkan. Mereka cabar Nabi Hud, mereka angkuh terhadap perintah Allah, mereka rasa sombong, takabur. Tak ada. Sebab itu berhaklah bagi mereka azab yang alim, yang dahsyat. Disebutkan alim, azabun alim dalam surah Al-A'raf, tidak pada surah yang lain. Surah Hud disifatkan azab ni qarib. Sebab apa qarib? Kerana disebut sebelum. Tuan-tuan lihat surah Hud. Tuan-tuan lihat pada ayat ke-64. Wala tamassuha bisu'in fayakhudhakum azabun qarib. Okey, ayat 64. Janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab. Wala tamassuha, jangan kamu sentuh, beri gangguan terhadap unta Nabi Saleh, unta Allah, naqatallahi wa suqyaha, unta Allah. Fayakhudhakum, sekiranya kamu ganggu mereka, fatu fasababiyah, jangan kamu ganggu unta betina dengan keburukan, menyebabkan, kalau kamu ganggu menyebabkan apa? Ya'khudhakum adzabun qarib, fatu fasababiyah, akan menyebabkan apa? Fasababiyah ni memasukkan fi'il mudhari', menyebabkan kamu azab yang dekat akan menimpa kamu. Sebab apa azab yang dekat? Tuan-tuan lihat ayat lepas dia. Fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam, seronoklah kamu, tamatta'u, dekat rumah kamu, thalathata ayyam, 3 hari sahaja. 3 hari lepas tu azab turun. Dalam surah Syu'ara, tuan-tuan lihat surah Syu'ara, disebutkan sifat al-yaum, yaum. Sebab apa ya? Kerana sebelum je pun ada yaum. Tuan-tuan lihat surah Syu'ara 155. Juzuk berapa ni? 19 surah Syu'ara.
Tuan-tuan lihat, wala tamassuha bisu'in fayakhudhakum 'adzabu yaumin 'azim. Sebab apa letak yaum? Sebab diletakkan yaum di sini, yaumin 'azim, sebab apa ya? Tuan-tuan lihat ayat sebelum 155. Qala hadhihi naqatul laha shirbun wa lakum shirbu yaumin ma'lum. Ini adalah hadhihi naqah. Ini adalah unta laha. Baginya, bagi unta tadi shirbun, satu hari untuk minum. Wa lakum shirbu yaumin ma'lum. Bagi kamu minuman satu hari yang telah ditentukan. Bergili-gili, satu hari unta, satu hari kamu, satu hari unta, satu hari kaum Nabi Saleh. Nampak tak pada ayat 155 diletakkan yaumin ma'lum, yaum. Jadi sudah tentu pada ayat 156 juga diletakkan yaum, iaitu fayakhudzakum azabu yaumin azim, yaum. Ada kesinambungan dia lah. Okey. Dalam kitab Burhan milik Imam Al-Kirmani, dia kata rahsia perbezaan ayat-ayat ini iaitu pada suratul A'raf balagha fil wa'dhi, mubalaghah, berlebih-lebih dalam memberi peringatan dalam suratul A'raf, memberi amaran, ancaman. Sebab tu letakkan azabun alim. Azabun apa? Azabun alim. Dalam surah Hud, kerana apa diletak azabun qarib? Sebab ayat lepas dia tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Dalam surah Syu'ara, sebab apa diletakkan al-yaum, diletakkan apa, azabu yaumin azim, kerana sebelum dia ada ayat laha shirbun wa lakum shirbu yaumin ma'lum, ada yaumin ma'lum. Okey, dia sebenarnya seolah-olah dalam ayat yang ke-155 tu laha shirbu yaumin, okey, wa lakum shirbu yaumin ma'lum. Tuan-tuan lihat ayat 155, qala hadhihi naqatul laha shirbun. Asalnya apa? Laha shirbu yaumin wa lakum shirbu yaumin ma'lum. Shirbu yaumin asalnya, tapi dibuangkan yaum, cukup sebab dah ada lah ayat lepas dia yaum. Lepas daripada dia ada yaum, ada dua kali ulang, jadi cukup dengan shirbun saja. Asalnya shirbu yaumin. Okey, disudahilah ayat tersebut 156 dengan azabu yaumin azim. Nampak tuan-tuan, alhamdulillah kita selesai bab fawasilul ayah. Di akhir ayat, indahnya bahasa Quran ini jelas kepada kita yang telah kita bincangkan beberapa minggu yang lalu. Quran ini bukan maksudnya di akhir ayat je untuk menanggung untuk memberi kesinambungan makna, untuk muqtadal hal, situasi pada ketika itu, siapul ayat, konteks cerita saja. Bahkan dia likul lidzalika hisab, setiap yang demikian, setiap satu ayat ini dengan ayat yang lain walaupun sama, sebenarnya dia berbeza, perbezaan yang halus. Sebab itu Quran memilih kalimah yang paling sesuai untuk diletakkan dengan di akhir ayat, bukan sekadar untuk disamakan musiqi, disamakan kita panggil alunan-alunan di hujung sahaja, tetapi lebih daripada itu sebenarnya ada fan yang lain, kita panggil fannul akhar, ada seni yang lain yang Allah Ta'ala letakkan yang perlu kita kaji. Bahkan ini adalah secebis ilmu yang ulama-ulama kaji. Bahkan lebih daripada itu lagi, tuan-tuan kena bacalah kitab-kitab yang lain, insya-Allah. Cukup sekadar itu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Esok kita lihat apakah tajuk yang sesuai untuk tadabbur kita lagi, sebab fawasil ayah telah pun habis. InsyaAllah kita bertemu kembali tuan-tuan dalam siri pengajian Al-Quran sangat mudah esok dalam slot Qamus Quran dan juga tadabbur Al-Quranul Karim. Jangan lupa tuan-tuan tekan butang share, sama-sama kita manfaatkan pengajian kita supaya ramai mengambil istifadah di atas pengajian kita, membongkarkan rahsia-rahsia yang tersembunyi dalam Al-Quranul Karim. Cukup sekadar itu. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.